Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita sama-sama melihat kepada halaman 216 untuk sama-sama kita melihat kepada apakah isi kandungan daripada juz yang ke-11 ini, memujuk kita, memberikan harapan penawar rahmat kepada kita dalam kehidupan kita agar kita terus bersama Al-Quran, bersama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kan kita mampu menghadapi cabaran ujian yang melanda dalam hidup kita dengan penuh tenang, dengan penuh kekuatan, dengan pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan meneruskan bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Sihat Ustaz ya. Alhamdulillah. Oh, nampak selesa ni nampak. Sihat alhamdulillah Ustaz. Cuba untuk selesa insya-Allah. Ya alhamdulillah ya, dan alhamdulillah hari ini Ustaz. Macam mana cerita khabar hari ini? Allahu akbar. Itulah alhamdulillah Ustaz, kita kalau anak-anak kita ini minggu kedua cuti sekolah lah. Tapi macam cuti je lah. Ya betul. Itulah kadang-kadang anak pun tanya asyik duduk rumah je. Tapi inilah cabaran kita sekarang ini, ujian kita, tak lain dan tak bukan Allah nak uji kita. Dan inilah sebenarnya macam saya sendiri pun Ustaz, mana banyak masa dengan anak-anak, dengan keluarga. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Nanti bila dah kembali seperti biasa, sibuk pula balik mana. Jadi Allah bagi ruang ya, kita manfaatkan tuan-tuan ya, kemudian Allah lapangkan balik harapnya. Yang pastinya masa bersama Al-Quran ini jangan ditinggalkan ya, jadikan ia sebagai satu habit ya, sebagai satu amalan dalam hidup kita. Istilah bahasa Arabnya adalah amal, dan semalam sudah pun kita melihat kepada istilahnya wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhuda. Jadi hari ini kita nak menyambung kepada halaman 216. Mari sama-sama kita lihat apakah sinopsis bagi halaman ini. Bermula daripada ayat 62 hingga ayat 64, Allah menyatakan tentang wali Allah ya, aulia Allah. Siapakah mereka? Apakah sifatnya? Apakah balasan bagi orang-orang yang digelar sebagai wali Allah? Inilah yang kita akan lihat, dan kemudian kita akan teruskan pada ayat 65 hingga ayat 67. Kekuasaan dan kerajaan hanya milik Allah serta manfaat diciptakan malam dan siang. Kita akan sama-sama melihat pada hari ini. Diteruskan pada ayat 68 hingga 70, menyekutukan Allah dengan menisbahkan anak kepadanya. Ya, mengapa jadi begini? Mengapa ada orang yang sanggup buat begini? Yang kita harap kita boleh belajar satu dua perkara daripada halaman 216 pada hari ini. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 62 hingga 66. Jangan lupa untuk kita mulakan dengan doa kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Dan tuan-tuan boleh share di Facebook bagi tuan-tuan yang di online, kongsikan, maklumkan pada kawan, tag kawan-kawan yang mungkin belum lagi sempat untuk bersama ataupun tak sedar bahawa rupanya My Quran Time sudah pun bersiaran pada halaman baru. Jadi silakan tag kawan kita. Betul. Ya, dan letakkan ucapan sedikit ya. Betul. Ucapan apa contohnya yang kita sudah laksanakan? Saya doakan kawan tu sambung ya, agar kita sama-sama mendoakan. Betul, mengaminkan, moga-moga Allah terima. Dan kita tahu bahawa majlis ilmu ini, majlis az-zikr ini
didoakan keampunan oleh para malaikat. Bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian? Benar sekali kata Ustaz Fazrul tadi, kita saling doa mendoakan Ustaz di ruangan komen. Dan kami di sini pun mendoakan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya agar terus bersemangat dengan Al-Quran. Inilah antara hikmah sekarang ini Ustaz, lockdown ataupun PKP ni. Pagi ada mengaji Ustaz, pagi-pagi dah mula dengan Al-Quran, disambung lagi, kemudian banyak sekali pengajian-pengajian ilmu, perkongsian daripada asatizah kita sehari ini. Maksudnya subhanallah Ustaz, tak ada ruang ataupun tak ada lagi, kalau kita nak kata tak sempat ataupun tak ada majlis ke apa, kita banyak ada ruang. Subhanallah kan. Jadi marilah kita menyambung jadual harian kita. Barangkali sehari kita dengan Al-Quran ataupun dengan majlis ilmu, kita nak sambung surah Yunus yang kita nak baca pada hari ini, iaitulah di halaman 216. Kita nak baca terlebih dahulu ayat 62 sehingga ayat 66. Betul Ustaz? Ya, betul. Okey. Jadi saya nak cuba nak ajak sahabat-sahabat Al-Quran semuanya untuk permulaan ini, jom kita sama-sama baca permulaan ini dengan bacaan murattal saba. Taranum murattal saba, insya-Allah. Sabar jelah. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 62 hingga ayat yang ke-66 Ustaz ya. Yes, Ya, kita baca 4 ayat. 1 2 3 4 5 ayat sebentar tadi bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, memulakan ya perbincangan kita daripada ayat yang ke-62. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kebimbangan pada mereka dan mereka tidak berduka cita. Di dalam Al-Quran ada banyak tempat ya, seawal daripada awal surah Al-Baqarah itu, juz yang pertama ada dinyatakan jika siapa yang berpegang kepada hidayahku daripada Allah SWT pada Nabi Adam kepada Hawa kalau turun di atas muka bumi ini, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan dalam ayat ini Allah menyatakan sesungguhnya aulia Allah, iaitu wali-wali Allah, tidak ada kebimbangan, tidak ada kesedihan, walahum yahzanun kepada mereka.
Jadi mari sama-sama kita melihat balik ya, sebenarnya biasa orang cakap Ustaz ya tentang wali Allah. Wali Allah, wali Allah. Jadi ada yang kata bahawa wali Allah ni orang tertentu saja. Cara pakaiannya, dia punya serban dia ya. Tetapi rupa-rupanya itu adalah kefahaman yang kadang-kadang dia mungkin agak tersasar sedikit Ustaz ya. Dia kata kalau jadi wali Allah ni boleh berjalan atas air ya, kalau dia bawa kereta tu tak payah isi minyak boleh jalan kan. Rupanya kereta lembu kan. Memang tak payah isi minyak. Ala inna awliya Allah ini adalah kesinambungan daripada ayat semalam. Allah menyatakan tentang ada seseorang itu ya, wa ma takunu fi sya'n, pada ayat 61 semalam kita bincang, iaitu bila seseorang itu ada urusan ya yang menyebabkan dia perlu usaha ataupun dia membaca Quran ya, dan juga wala ta'lamuna min amal, apa-apa saja amalan apabila ia dibuat tufiduna fi, bila kita buat itu bersungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya Allah respon. Allah kata apa? Kunna alaikum syuhuda, kami menyaksikannya, kami respon. Macam tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan tinggalkan komen ke, kemudian ada orang balas komen tuan-tuan, ataupun tuan-tuan letak status dekat Facebook, ada orang reply komen, beri komen, ia akan menyebabkan kita hati berbunga-bunga. Sebenarnya tuan-tuan membaca Al-Quran pada hari ini, walaupun satu ayat, sebenarnya Allah memberi respon. Allah syuhuda, Allah menyaksikan. Dan Allah menyatakan bahawa semua ini tertulis, Allah akan beri balasan kepada amalan ini. Maka inilah ciri untuk menjadi wali Allah Ustaz ya. Allah kata bahawa inilah wali Allah. Apa maksud wali? Kalau Allah ini wali kepada orang beriman, maksudnya Allah melindungi kita. Allah akan membantu kita dalam segenap perkara. Ya, bukan sekadar di sini tetapi sampai di akhirat nanti. Jadi ini adalah wali Allah. Jadi bila Allah melindungi kita, kita adalah, kalau kita ini wali Allah ya, maka kitalah yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kata, adakah orang yang wali Allah itu perlu dia mestilah perlu buat yang hebat-hebat Ustaz ya? Allah kata dalam ayat 63, allazina amanu wa kanu yattaqun. Kita ada 6 rukun iman, kita beriman betul-betul dan kemudian kita bertakwa. Bertakwa ini kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggalkan apa yang Allah larang, maka itu dinamakan sebagai bertakwa, mengambil tindakan amalan itu, maka itulah wali Allah. Jadi penting kita faham wali Allah ni dalam kaedah yang betul, bukan yang salah. Kerana apa Ustaz ni? Kadang-kadang ada orang kalau dia rasa susah sangat nak jadi wali Allah, yang menjadi rakan, teman kepada Allah, jadi akhirnya dia kena bergantung kepada wali Allah yang lain. Betul. Itu yang sampai dia ada kena sembah kubur, dia kena minta ustaz ni wali Allah, jadi ustaz tolonglah doakan saya ni banyak dosa, jadi saya susahlah nak berdoa. Dia begitu. Minta doa okey, tak ada masalah. Tetapi jangan sampai kita rasa bahawa diri tidak layak ataupun susah kot untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah kesan apabila seseorang itu menjadi wali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Lahumul busyra, ya, bagi mereka adalah kabar gembira fil hayatid dunya wa fil akhirah, iaitu kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Ya, kalau kita tengok kepada pendapat daripada As-Sa'di, dia menyatakan kehidupan di dunia ini busyranya apa? Kasih sayang dalam hati orang beriman, dapat melakukan perkara kebaikan. Apa yang dilihat oleh seorang hamba berkaitan betapa lembutnya Allah terhadapnya. Jadi ketika menghadapi isu pandemik, kita masih lagi rasa Allah ini maha penyayang. Itu tandanya seorang itu mendapat busyra di dunia ini. Kemudian dipermudahkan untuknya dalam melakukan kebaikan. Masa ini masih lagi dimudahkan baca Quran. Masih lagi boleh solat walaupun tak boleh pergi masjid contohnya. Itu tandanya busyra di dunia. Dilindungi daripada segala amalan buruk. Itu di dunia. Dan di akhirat nanti, yang pertama dicabutkan rohnya dengan baik, ya. Ketika meninggal nanti dicabut dengan baik, dikubur nanti dikhabarkan gembira kepada apa yang dapat mendapat keredaan Allah. Kemudian nikmat yang kekal, dan di akhirat nanti kesempurnaan bahagia untuk mendapat syurga yang penuh nikmat dan berjaya daripada segala azab yang pedih. Jadi banyak senarai, iaitu busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, menurut salah seorang ulama tafsir namanya As-Sa'di. La tabdila li kalimatillah. Iaitu ini tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan ya, tak ada pula kata kalau zaman Nabi okey dapat, zaman 2020 21 ni tak dapat. Tak ada perubahan. Jadi ini sebagai satu janji yang
menarik sebenarnya daripada Allah. Dzalika huwal fauzul azim, ini adalah kejayaan yang besar ya. Untuk siapa? Untuk kita tuan-tuan. Bila kita berhadapan dengan cabaran yang ada, kita masih lagi bersama dengan Al-Quran. Jadi Ustaz, ayat 65 ini mula bawa kepada kita tentang psikologi sedih. Rupa-rupanya walaupun Allah cakap aulia Allah ini tidak ada yahzanun, tapi biasalah Nabi ketika kepergian Ibrahim anaknya meninggal, dia sedih. Kemudian ketika Sayyidatina Khadijah dan juga Abu Talib meninggal, sedih. Dinamakan Amul Huzun. Ya. Ketika orang tak nak ikut cakap, Allah ingatkan wala yahzunka qauluhum, kalau mereka cakap kutuk Nabi apa sebagainya, jangan sedih juga. Ya. Pasal sedih ini memang ada dalam diri kita. Ya, sedih ni benda yang dah berlaku, bimbang perkara yang akan berlaku. Tapi Allah pujuk dengan apa? Innal izzata lillahi jami'a huwas samiul alim. Iaitu izzah itu adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita rasa macam dia ni kutuk saya, tuan-tuan sekalian, kalau zaman sekarang ni ada orang kutuk ke pada benda yang tak betul, kita jangan sedih. Ya, jangan pula kita stress out dengan perkara tersebut, kerana itu akan menyebabkan apa? Kalau perbincangan ulama tentang perkara ini oleh Ibnu Ashur, tak boleh ke rasa sedih? Kan? Dia kata Nabi sedih, tapi jangan sedih lama sangat. Jangan sedih lama sangat sehingga melenyapkan agama dan penguasaan mereka. Terbawa-bawa sampai rasa macam saya tak nak mengajar lah, kan, ataupun saya tak nak baca Quran lagi lah, saya tak nak solat lah, saya tidak mau bekerja lah. Dia mengganggu. Hopeless. Putus harapan. Itu nama yang hazan itu. Tapi kalau sedih pasal kucing mati, sedih sikit, sekejap je lah. Itu normal lah, maknanya normal, fitrah kita. Ya. Jadi ini panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak baca sekali lagi Ustaz ya, ayat yang ke 65 ini, sebelum kita lihat ayat 66 untuk menjelaskan apa lagi pujukan Allah kalau kita ada rasa stres ataupun sedih dalam hidup kita. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita baca permulaan Murattal Sabah ayat 65 ni, kita cuba baca satu ayat ni dengan mujawwad. Kita cuba insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم هو السميع العليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Dan janganlah engkau wahai Muhammad berduka cita terhadap perkataan mereka, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya milik Allah, Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah memujuk Nabi jangan sedih dengan perkataan kutukan, fitnah oleh orang-orang musyrik. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Kadang-kadang kita ada juga sedih pasal apa, orang kutuk beg kita buruk contohnya lah kan, ataupun kutuk pasal saya ni masak tak sedap ataupun tak handsome, macam-macam lah. Adik-adik yang mungkin dekat sekolah menengah ke, ada yang terkesan dengan perkataan begitu. Tetapi kita kena ingat Allah pujuk Nabi ini pada benda yang lebih besar daripada semua perkara itu. Bukan sekadar personal, tetapi pada perkara perjuangan kebenaran. Allah lebih pujuk pada benda yang lebih besar ya. Jadi janganlah kita sekadar sedih pasal apa? Pasal saya punya kuku ni tak shining contohnya lah kan. Kalau anak-anak remaja kan. Kalau adik-adik ada rasa begitu, anak-anak, sebenarnya perkara itu dia jadi kecil bila kita ada perkara yang besar ya, dan kita kena sibukkan diri kita pada perkara yang lebih besar insya-Allah. Jadi di dalam ayat ini Allah menyatakan bahawa jangan sedih ya, kerana Allah lah yang mempunyai izzah, kehebatan. Malah Allah sambung pada ayat 66, ala innalillahi man Ustaz ya. Biasanya ma fis samawati wal ard. Tapi di sini Allah letakkan man fis samawati wa man fil ard.
Man dua kali ya. Siapa man? Man ini adalah orang yang hiduplah Ustaz ya. Pasal apa? Pasal yang banyak menyakitkan hati manusia, yang menyebabkan hati manusia ini sedih ialah bukan pasal ma tetapi man. Ya. Tapi sebenarnya yang kontrol, yang kawal semua perkara ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua milik Allah. Dan Allah kata wama yattabi'ul ladina yad'una min dunillahi syuraka, ya, iaitu dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti kecuali mereka mengikut persangkaan semata-mata dan mereka hanya berdusta. Jadi nak ceritanya ialah mereka ni tak betul. Mereka tak betul. Itu sebabnya mereka cakap pun tak betul. Mereka kutuk ke, mereka fitnah ke apa sebagainya. Jangan sampai kita terkesan dengan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan mereka kutuk ke apa ke, pasal mereka datang daripada sumber yang tidak betul. Dan illa yakhrusun ini salah satu daripada perkataan membuat-buat ni Ustaz ya. Ada orang pada zaman dahulu ni dia boleh pergi tengok pokok kurma, dia boleh teka berapa biji kurma pada pokok tu. Nak menunjukkan penipu dia kan, mana mampu dikira satu-satu. Tapi nak ceritanya ada orang yang sanggup telik lah, cakap benda yang tak betul, nampak macam confident dalam berita, ya, tetapi berita itu mungkin tidak betul. Jadi jangan terkesan. Membawa kita kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataan hazina, iaitu sedih, berduka cita, ya. Kita dibenarkan sedih kerana ia adalah satu fitrah, tetapi jangan sedih yang melampau sehingga kan kata As-Sa'di ataupun Ibnu Ashur yang sampai melenyapkan agama kita. Itu yang tidak dibenarkan. Ini berulang 42 kali di dalam Al-Quran, dan moga-moga dengan kita mendengar, ya, melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, baca Al-Quran dan juga kita melihat kepada alam ini, kita tahu bahawa sebenarnya Allah yang benar, Allah yang mengawal segala-galanya. Jangan mudah terkesan dengan perkara yang tidak betul, sehingga kan kita terus beramal, beriman dan bertakwa. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham aman, insya-Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Macam mana? Dah siap belum dekat Mas Sejahtera tu, bila date tuan-tuan dan puan-puan untuk vaksin tu, jangan terlepas pula. Kan? Takut ada yang buat jumpa ke apa. Ya, saya masih menunggu jadual saya. Jadi sama-samalah kita berikhtiar usaha kita dengan ikhtiar ataupun usaha yang kecil ini. Allah jugalah yang akan memberi kita kata ubatnya ataupun penyembuhnya. Tapi namun kita sebagai hamba Allah Subhanahu taala mestilah kita senantiasa berikhtiar, berusaha, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok ni guru kita Al-Fadhil Ustaz Fazrul okey je, alhamdulillah, steady je kan, subhanallah. Amin. Amin, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mari kita lihat seketika perkongsian kita ataupun ulang kaji kita tentang tajwid. Kita nak menyambung lagi ulang kaji kita tentang ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi itu masih lagi dalam lingkungan nun mati atau tanwin, bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Dan hari ini kita nak kongsi 5 tempat ataupun 5 kalimah berdasarkan halaman 216 yang kita sedang baca ini. Iaitulah yang pertama sekali, jom kita sama-sama lihat ayat yang ke-65 pada kalimah wala yahzunka, nun mati bertemu dengan kaf.
nun mati bertemu dengan kaf, maka ikhfa hakiki sebagaimana yang kita telah belajar sebelum ini, misalnya kita kena baca dengan dengung, bacaan kita dengung dengan kadar 2 harakat. Wala yahzunka. Okey. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat yang ke-66, ada 2 tempat nun mati bertemu dengan fa. Kedua-dua tempat itu bertemu dengan fa. Nun mati bertemu dengan fa. Yang pertama, man fi, dan yang kedua wa man fi, kan, man fis samawati wa man fil ardi. Ikhfa hakiki, itu contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang ketiga dalam ayat yang ke-66 juga, iaitu nun mati bertemu dengan dal. Min duni, kan, itu yang ketiga. Contoh kita yang keempat dalam ayat yang ke-68, iaitu pada kalimah in indakum, nun mati juga bertemu dengan dal. In indakum, dengung 2 harakat kat situ. Dan yang terakhir contoh kita juga pada ayat yang ke-68, iaitu pada kalimah waladan subhanah, tanwin bertemu dengan sin. Tanwin bertemu dengan sin. Adapun jika kita waqaf dekat situ walada, maka dia tak jadilah ikhfa hakiki kat situ. Dia jadi mad iwad. Walada, dengan 2 harakat kita berhenti, kita waqaf. Tetapi kalau kita sambung bacaan kita, maka dekat situ dia berlaku tanwin bertemu dengan sin, iaitu ikhfa hakiki, dengung 2 harakat bacaan dia. Walada subhanah. Sekali lagi. Walada subhanah. Okey, jadi itulah kelima-lima tempat kita kata ikhfa hakiki yang kita nak kongsikan dengan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian. Banyak sangat Ustaz Fazrul tempat ikhfa hakiki, izhar halqi yang kita jumpa setiap kali kita baca Al-Quran. Jadi eloklah kalau kita senantiasa ulang kaji. Betul. Dan yang paling mustahak juga Ustaz, kita kena semak bacaan tu, ikhfa hakiki tu dengan guru. Sebab kalau kita ingat kita belajar sebelum ni, dia ada tingkatan dia. Tahap dia. Ada tahap dia. Ada ikhfa kadar ikhfa yang pertengahan, rendah, martabat dia a'la, paling jauh dan sebagainya. Jadi kena hati-hatilah, kena bercakap tentang tahap tu Ustaz ni sebenarnya dulu waktu sekolah tak ada belajar yang betul, tahap-tahap tu betul, kan. Betul. Kita dengung jelah kan, betul, buat macam mana yang penting dengung kan. Kadang-kadang terlebih dengung betul, ya, ataupun tak cukup dengungan tersebut ya. Betul. Bukan pasti berdengung ya. Okey, masya-Allah. Jadi baik, kita selesai Ustaz ya bahagian itu. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Kita nak menyambung pada hari ini pada ayat 67 hingga ayat 70 untuk sama-sama kita melihat bagaimanakah Allah membuktikan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sentiasa berpegang kepada kebenaran, berpegang kepada hak, berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Kita nak menyambung ayat ke-67 sehingga ayat ke-70. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, tadi kita dah baca bacaan murattal sabah. Kita nak cuba menyambung bacaan kita dengan murattal jiharkah pula. Boleh Ustaz Okey. Jangan jiharkah. Jangan jaharkah ataupun jiharkah. Jom kita sama-sama baca ayat yang seterusnya ini insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عند
لكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 67 hingga 70 untuk kita bersama kita melihat kepada pembuktian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 67, dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang mahu mendengar. Ya, mengapa tiba-tiba pula mendengar di hujung Ustaz ya? Jadi kita tengok dahulu, sebenarnya Allah menyatakan dialah yang menjadikan malam. Ya, bila perkataan ja'ala dalam Quran, maka sudah tentu kita faham bukan sekadar jadikan tanpa tujuan, ada tujuan, ada fungsi. Apakah fungsinya? Litaskunu fi, untuk kita beristirahat. Ya, fungsi malam ini adalah untuk kita beristirahat, dan wan nahara mubsira, iaitu siang itu untuk kita nampak ya terang benderang agar kita boleh berusaha, mencari nafkah, bekerja dan sebagainya. Ini adalah fitrah yang dijadikan. Tetapi kalau katakan zaman sekarang ini Ustaz ya, malam pun dah boleh bercahaya. Betul, ya, kadang-kadang ada orang yang tak tidur sampai pukul 2-3 pagi. Betul, maka Allah dah kembalikan balik Ustaz. Masya-Allah. Allah reset balik. Semua orang beristirahat di rumah. Malam sekarang ni kurang sikit cahaya. Betul. Ya. Pasal apa? Pasal bila banyak sangat cahaya, orang rasa macam malam dia bergembira ya. Siang pula dia tidur. Betul. Ya, padahal sebenarnya istirahat yang berkesan kalau kita belajar biologi pun tidur pada waktu malam dengan tidur waktu siang berbeza. Ya, apatah lagi kalau tidur waktu pagi ke ataupun tidur lepas asar tu, jadi macam tak berapa betul sangat kan. Kurang barakahnya di situ. Baik. Jadi Allah menyatakan inna fi dzalika laayatil liqaumin yasmaun. Ini adalah satu kebesaran Allah untuk kaum yang mahu mendengar. Mengapa mendengar? Bila seseorang itu suka untuk mendengar suara hatinya, bila dia tengok kepada siang dan malam. Siang dan malam dia tengok, oh jelas dah siang dan malam. Maka dia akan tanya, ini sebenarnya siapa yang ciptakan ini? Yang tepat, yang cantik. Maka jawapannya daripada wahyu ialah siapa? Sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala yang Esa. Itu adalah bagi orang yang nak mendengar nasihat. Sebagaimana kita dah belajar semalam daripada ayat yang ke-57, Allah memanggil semua manusia agar sila dengan nasihat, mau'izatun mir rabbikum. Bila kita dah buka pada ruang nasihat, maka Allah bagi penawar, Allah bagi petunjuk, Allah bagi rahmat. Tapi kalau kita tidak mahu mendengar, ya, di sini bukan Allah kata melihat, pasal apa? Waktu malam kita boleh pejam mata tapi masih lagi boleh mendengar. Boleh lagi mendengar kepada perkataan-perkataan yang tepat. Dalam ayat 68 Allah menyatakan qalut tahadallahu walada. Ya, ada di kalangan mereka yang menyatakan Tuhan ada anak. Subhanah, ya, maha suci Allah, dia adalah tidak memerlukan sesiapa. Dia tak seperti orang-orang Kristian yang menyatakan Tuhan ada anak. Pasal dalam perbincangan Hamka menyatakan bahawa seseorang itu perlukan anak kerana paling kurang ada 4 sebab. Yang pertama, ingin nama jangan hilang. Pasal kalau namanya ayah itu namanya Ahmad contohnya, kalau katakan tak ada anak, lepas ni Ahmad dah hilang. Nasab dia, keturunan. Nasab dia. Yang pertama. Yang kedua ialah kerana dia merindukan banyak anak sebagai kebanggaan dan perhiasan. Pasal itu adalah sebagai satu harta sebenarnya. Itu sebab harta dan anak ni selalu dipasangkan dalam Al-Quran. Betul. Yang ketiga, orang ingin beranak untuk membantunya, dia nak ada anak ya, untuk membantunya pada hari tua.
nanti hari tua nanti kalau dia lemah ke ataupun nak tolong-tolong ke, takkanlah nanti ketika dah bertongkat-tongkat itu tak ada anak untuk membantu. Nombor 3. Dan nombor 4-nya ialah apa? Nanti harta dia itu kalau dah ada anak dia boleh pindahkan. Kalau dia dah banyak harta berjuta-juta Ustaz ya, tapi bila tak ada anak akhirnya duit itu habis begitu sahaja ya. Jadi itu antara 4 perkara menyatakan tentang mengapa manusia nak anak. Jadi bila diletakkan pada Tuhan, Tuhan tak perlu nama, nak kekalkan. Pasal memang Allah dah kaya ya, tak perlukan orang lain, tak perlu nak waktu tua tak ada tua ya. Jadi ini adalah sebagai satu penekanan kepada siapa? Pada orang-orang yang membuat satu penipuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard indakum min sultanin bihadza. Ya. Sesungguhnya indakum min sultanin min hadza, iaitu maksudnya apa? Kamu tidak mempunyai bukti kuat tentang ini. Sultan maksudnya alasan. Ya. Tapi kalau kita berada pada alasan yang kuat, dia membawa kepada sultan maksudnya kuasa. Ya, sultan ada 2 maksud, satu alasan, satu lagi kuasa. Sebabnya dalam hidup kita tuan-tuan, bila kita ada sultan, al-Quran ini sebagai alasan yang kuat, kesannya apa? Kita akan berkuasa, kita akan perjuangkan sampai kita mencapai kemenangan. Tetapi orang yang tidak ada hujah, yang tidak ada ilmu, dia nak propose ya, dia nak cadangkan sesuatu perkara, bila orang ketuk saja dia akan yelah saya rasa saya tak jadilah nak cadangkan. Pasal dia tidak ada ilmu, dia tidak ada alasan, namanya sultan. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, apakah kamu menyatakan sesuatu yang kamu sendiri tak ada ilmu tentang perkara tersebut. Jadi Allah bawakan ayat-ayat ini, kalau tadi ayat siang dan malam, kerana kita dah hadir selepas melihat kepada istilah mau'izah min rabbikum semalam Ustaz ya. Quran ini seperti siang dan malam. Betul. Seseorang itu dapat melihat okey ini gelap, ini terang. Ya, sehingga kan ini menjadi sultan dalam hidupnya. Dan disambung lagi Allah menyeru kepada manusia, qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Ayat ini kita nak baca sekali lagi. Ayat 69 ini sebenarnya ayat yang penting kalau tuan-tuan bercakap dengan kawan-kawan yang beragama Kristian. Ya, pasal dalam agama Kristian mereka ada istilah salvation. Ya, sebagai apa istilahnya, nak menyelamatkan. Jesus, Isa datang adalah untuk menyelamatkan. Ya, menyelamatkan untuk kita berjaya. Dalam bahasa Arabnya yuflihun. Jadi Allah kata mereka tidak akan dapat salvation, mereka tidak akan berjaya. Pasal apa? Kita baca ayat 69. Baik, subhanallah. Kita baca ayat 69, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran semuanya, kita cuba mujawwad jiharkah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan pembohongan terhadap Allah tidak akan berjaya. Ya, perkataan berjaya ini dalam bahasa Inggerisnya sama ada success ataupun salvation. Ini adalah istilah yang selalu diinginkan oleh semua orang. Ya, kalau boleh dia nak selamat, ya, diselamatkan oleh siapa? Oleh Jesus, oleh itu ini. Tetapi Allah cakap bahawa yang boleh menyelamatkan, yang boleh memberi menjadi wali adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah sahaja yang boleh menjadi wali, sebagaimana kita baca pada ayat 60 62. Jadi kita kena berpegang kepada Al-Quran, kerana Al-Quran itu adalah sultan, ya, dia mempunyai alasan hujah-hujah yang akan menguatkan hati kita dan ia memberi kuasa, ya, sehingga kan kita akan jadi orang yang lain macam Ustaz ya. Nabi dan juga sahabat-sahabat, terutama sahabat-sahabat di Mekah itu ialah mereka orang lemah awalnya. Tetapi dengan Quran mereka dapat sultan itu masuk sikit. Dia bukan dengan perang ataupun dengan senjata, tetapi dengan hati yang wajar. Maka itulah yang menjemput bantuan
aulia Allah ataupun menjemput bantuan daripada wali iaitu Allah Subhanahu taala sehinggakan perang Badar. Pada perang Badar walaupun persediaannya terhad tetapi kerana dapat bantuan daripada Allah, dan kalau ada yang cakap bantuan Allah ni betul ke dapat? Ya, sebenarnya Allah dah memang pun milik, ya. Apa, ala innalillahi man fis samawati wa man fil ard. Jadi bila Allah nak jemput siapa, malaikat, silakan datang. Jelas nak jemput, jelas, ya, ayatnya sudah jelas untuk kita yakin tentang perkara ini, terutama bila kita berhadapan dengan cabaran di Palestin misalnya, dan juga kembali balik kita di dunia ini ataupun di negara ini. Kalau kita cakap tentang pandemik, Allah boleh bantu. Allah boleh bantu, cuma Allah bagi ujian sekejap untuk kita kembali balik kepada Allah. Moga-moga ini menyedarkan kita, mata'un fid dunya thumma ilaina marji'uhum thumma nudhiquhumul 'adzaba syadid bima kanu yakfurun, iaitu bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia, selanjutnya kepada kamilah mereka kembali, kemudian kami rasakan pada mereka azab yang berat kerana kekafiran mereka. Bagi kita ialah apa yang Allah bagi ini adalah ujian, kita kena urus dengan cara yang terbaik, dengan panduan daripada Al-Quran, bukannya dengan kufur kepada Allah, kerana Allah memberikan warning, misalnya amaran, iaitu nanti akan dapat azab yang sengsara. Azab dekat dunia ini pun Ustaz, ya, pakai ini lama, pakai sejam okey lagi Ustaz, ya, tapi kalau pakai, ada seorang yang message di Facebook, dia kata dia pakai ini daripada pagi sampai petang. Subhanallah. Kan? PPE. Subhanallah. Dia kalau pakai plastik itu, ya, PPE itu, sejam pun boleh tahan Ustaz, ya, apatah lagi kalau sampai. Itu baru di dunia. Kalau di akhirat Ustaz, ya, nanti yang kita baca minggu lepas, ditutup dengan api yang hitam. Allah. Ya, ditutup dengan api yang hitam, bukannya dengan PPE. Jadi ya Allah, ini adalah azab yang amat sengsara. Kita rasa sikit kena duduk kat rumah tak boleh keluar pun dah sengsara. Apatah lagi kalau tak boleh keluar forever. Ya, yang kita doa pada Allah SWT, kita boleh ambil resolusi daripada halaman ini untuk kita doa dan kita laksanakan selepas ini. Kita saksikan resolusi halaman 216. Pada ayat 63, kita belajar sesuatu. Jadilah wali Allah yang mendapat khabar gembira di dunia dan akhirat dengan apa? Dengan cara kita kuatkan iman, kuatkan takwa. Ya, dia praktikal dan semua boleh jadi wali Allah dengan beriman dan melaksanakan takwa dalam hidup. Yang pertama. Yang kedua, ambil pelajaran daripada kejadian siang dan malam, iaitu kita selalu melihat ini sebagai satu kehebatan, dan ini petanda Allah serius. Seriusnya Allah jaga sistem itu tanpa glitch, tanpa cacat. Maka kita pun bekerja, kita buat yang terbaik dan kita amalkan takwa di mana saja. Dan yang ketiga, cari kebenaran dan jangan adakan dusta yang menjauhkan kita daripada salvation, daripada kejayaan, iaitu dengan kita memahami Al-Quran, cuba membacanya dan cuba mengamalkannya. Moga-moga Allah pimpin kita, tuan-tuan sekalian, menjadi seorang yang sentiasa muflihun, bukannya seorang yang diberi azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, ampun dosa kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Rahman. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami, ibu dan ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kami ini hamba-hambamu yang mendapat khabar gembira ketika kami hidup di dunia, lebih-lebih lagi kehidupan kami di akhirat nanti ya Allah. Maka ya Allah, kurnia kesempatan, kekuatan, kemudahan, semangat buat kami untuk kami terus bersama dengan khabar-Mu, yakni Al-Quran ini ya Allah, pagi, petang, siang dan malam ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita. Tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian, kita menjadi umat yang menghargai malam untuk berehat dan beribadah dan menjadikan siang sebagai tempat untuk melihat kebenaran, ya, terus mencari kebenaran dan tidak menafikan ketauhidan pada Allah Subhanahu taala. Inilah yang kita ingin sebarkan kefahaman dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu peluang untuk kita menjadi wali Allah, ya. Menjadi wali Allah ini sebenarnya dengan formula iman dan takwa. Ia bukanlah formula yang pelik, tetapi ia adalah milik semua orang yang ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita teruskan lagi dalam My Quran Time, Ustaz, ya. Okey. Dan kita nak pastikan tuan-tuan, dalam keadaan kita pandemik ini, kita perlu menjaga keselamatan, perlu jaga kesihatan dan jangan lupa untuk apa, Ustaz? Vaksin, ya, sebagai satu usaha kita bersama. Tahniah diucapkan kepada tuan-tuan yang sudah mendaftar dan kita doa pada Allah SWT, usaha kita ini, ikhtiar kita ini, Allah berikan ganjaran pahala kerana kita berusaha sebagai makhluk yang hina. Kita bertemu lagi dalam siaran ulangan dan kita sama-sama doakan berjumpa dalam My Quran Time. Baca, faham, amal, insya-Allah.